سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الزكاة. وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمؤشرات وهي الحبوب والثمار. Kata musannif rahimahullah, dan adapun zakat dan ianya zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Fayajibu 'alal muslim wa amma zakah, itu masuk dulu jumlah mu'taridah, dan iaitu zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Adapun zakat itu fayajibu 'alal muslim, maka wajib ke atas orang-orang ke atas orang Islam mengetahui jenis-jenis harta yang wajib zakat. Yang wajib zakat padanya, pada harta tersebut. Wahia, dan harta-harta tu yang wajib zakat tu an-na'amu, binatang-binatang ternakan. Nanti kita akan tengok apa ada binatang-binatang ternakan tu. Wan naqdani, dan emas dan perak. Wat tijaratu, dan harta benda perniagaan. Ini perniagaan. War rikazu, dan rikas. Ini kita sebut harta karun, iaitu harta apa yang tertanam, yang ditanam di dalam bumi daripada harta-harta jahiliah sebelum kebangkitan Nabi SAW. Kita akan tengok. Jadi harta-harta yang ditanam sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW, itu dinamakan harta rikas, dan ada zakat dia. Wal ma'din, dan juga ma'din itu harta galian. Harta galian daripada emas dan perak. Rikas tadi pun daripada emas dan perak juga. Wal mu'asyarat, dan biji-bijian, dan iaitu biji-bijian itu al-hubub, iaitu biji-bijian daripada makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan. Wathimar, dan buah-buahan, iaitu zabib dan juga tamar. Zabib dan juga tamar. Apa kata syarah rahimahullah? Dia kata az-zakatu ruknun min arkanil islamil khamsah. Bermula zakat itu merupakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5. Yakfuru jahiduha, jadi kafir orang yang mengingkari kewajiban zakat. Dan jadi kafir di sini orang yang mengingkari kewajiban zakat ni, iaitu orang yang mengingkari kewajiban zakat yang diittifaqkan. Kata benda tu kena zakat. Sebab ada zakat ni banyak. Ada zakat tanaman, ada zakat biji-bijian, ada zakat buah-buahan, ada biji-bijian, ada emas perak, ada tijarah, ada zakat binatang ternakan. Jadi bukan semuanya ittifaq kata kena zakat. Ada yang khilaf. Jadi pada yang ulama ittifaq kata kena zakat, dia ingkar, ini jadi kafir. Yang ni yang jadi kafir. Lepas tu dia sebut tu kat bawah nombor 1 tu, yakfuru man jahada aslaz zakah min ghairi nazarin li afradiha. Ini jadi kafir orang yang mengingkari asal zakat. Ada dua ni. Dia kata jadi kafir ni orang yang mengingkari zakat ni, maksudnya mengingkari asal zakat tanpa melihat kepada afrad, jenis-jenis zakat ni, individu-individu zakat tu. Dia kata zakat tu awal-awal kita tak wajib dah. Terus duk tengok zakat-zakat jenis-jenis zakat apa ni, zakat tu tak wajib. Dia jadi kafir. Ataupun dia ingkarkan jenis-jenis zakat yang diittifaqkan.
Yang pertama, yakfuru man jahada asla zakah min ghairi nazarin li afradiha. Yang kedua, au jahadal mujma' alaih. Yang diijma'kan, afwan. Yang ataupun dia mengingkarkan zakat yang diijma'kan atasnya min afradiha, daripada afrad zakat tu. Jadi wa kharaja bil mujma'i alaihi, dan terkeluar dengan yang diijma'kan atasnya ma laisa kadzalik, barang yang tidak diijma'kan. Tak ijma' kata wajib zakat. Ada khilaf. Kama li ghairil mukallaf, seperti harta orang yang tidak mukallaf. Ini ada yang kata kena, ada yang kata tak kena. Lepas tu ada lagi zakat-zakat yang lain. Fala yakfuru jahidu wujubiz zakati fi, maka tidak kafir orang yang mengingkarkan kewajiban zakat padanya. Dia kata apa ni, harta orang yang tak mukallaf tu tak wajib zakat. Harta yang tak mukallaf tak wajib zakat. Tak mukallaf ada duit, ada duit. Pak dia mati, dia kecil lagi, pak dia banyak duit. Duit tu pusaka bagi dapat dekat dia. Jadi lalu duduk dalam simpanan dia. Jadi bila berlalu haul setahun, kena zakat. Dalam mazhab kita kena zakat. Siapa yang keluarkan? Wali dia lah. Wali dia yang keluarkan zakat. Jadi tak sepakat. Ada yang kata tak wajib. Ada yang kata tidak wajib. Jadi bila dia ingkarkan kewajipan tu, maka tak jadi masalah, tak jadi kufur. Contoh zakat pendapatan. Ada mazhab Syafi'i zakat pendapatan? Tak ada mazhab Syafi'i zakat pendapatan. Tiba-tiba dia kata apa ni, kita kata tak wajib zakat pendapatan. Jadi adakah dia jatuh kufur? Tak, dia tak jatuh kufur. Sebab itu ada khilaf. Baik. Ini jatuh kufur tu hak tadilah. Sama ada dia ingkarkan wajib asal zakat ataupun ingkarkan zakat yang dah diijma'kan kata wajib. Wa yuqatalul mumtani'u min adaiha, dan diperangi orang yang tegah daripada menunaikan zakat. Wa tu'khadhu minhu qahran wa illam yuqatil, dan diambil daripadanya kalau secara paksa lah. Tak ambil duit daripada dia, dia tak mau bagi duit, ambil juga. Itu pemerintah lah, bukan kita, bukan kerja kita. Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma' wa ijma'ul ummah wa ijma'ul ummati ala wujubiha, dan telah zahir apa ni dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan juga ijma' umat ini di atas wajib zakat. Qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah kamu wahai Muhammad daripada harta benda mereka itu akan sedekah. Maksud sedekah sini zakat. Ambillah kamu wahai Muhammad daripada harta mereka itu, ambil akan sedekah. Tutahhirukum, yang menyucikan mereka itu, sedekah yang menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan menyuburkan mereka itu biha, dengan sebab zakat. Zakat tu menyucikan diri kita dan menyuburkan. Lepas tu ada perkataan, anda tak ingat perkataan siapa? Dia kata orang yang tak bayar zakat ni, Allah Ta'ala timpakan dia, balakan dia dengan penyakit-penyakit ataupun dengan suatu musibah, yang dengan musibah tersebut dia terpaksa keluarkan duit dia. Terpaksa keluarkan duit dia. Itu duit zakat, terpaksa keluarkan duit dia. Tu kadang-kadang setengah-setengah orang dia tanya, ada zakat yang dia tak bayar, ada hutang yang dia dekat ke apa semua. Boleh jadi tu jadi punca penyakit. Jadi punca penyakit. Wa qala ta'ala wa atuz zakah, dan berikanlah kamu akan zakat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Kita dah baca dah hadis ni. Wa zakatu lughatan an-nama'u wa tathhir wal islah wal madhu. Zakat pada lughah ni banyak makna. Zakat dengan makna nama, dengan makna subur. Zakat dengan makna tathhir, menyucikan. Zakat dengan makna al-islah, mengelakkan. Zakat dengan makna al-madhu, dengan makna puji. Dikatakan dalam bahasa Arab zakat az-zar'u idza nama. Disebutkan zakat az-zar'u dengan makna subur.
Dikatakan zakat zar'u apabila subur tanaman tu. Qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man, telah berjaya orang yang zakkaha, ai tahharaha. Ada perkataan tu lah tu. Tapi sini masuk tathhir. Telah berjaya orang yang menyucikannya, yakni yang menyucikan hati dia, nafsu dia, diri dia. Tahharaha ai aslahaha, au aslahaha, tahharaha ataupun aslahaha, dua makna. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kamu zakat diri kamu. Maksudnya jangan kamu puji diri kamu. Wala tamdahuha. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Ada pada syarak, nama zakat ni nama bagi sesuatu, bagi harta yang dikeluarkan daripada harta, satu jumlah kadar yang tertentu yang dikeluarkan daripada harta-harta yang tertentu. Ini merujuk pada zakat harta, au badanin, ini merujuk pada zakat badan, itu zakat fitrah, yang dikeluarkan daripada harta ataupun badan diri kita sendiri. Ini zakat badan itu zakat fitrah, zakat kejadian kita yang kita bayar tiap-tiap tahun, tapi ada syarat-syarat dia jugalah. Bukan masa nama wajib macam tu ya, ada syarat-syarat dia. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Jadi ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat harta menunjuk pada yang kita sebut tadi, binatang ternakan, emas, perak, perniagaan, rikas, ma'din, semua tu. Dan badan menunjuk pada zakat fitrah. Ala wajhin makhsus, ini di atas wajah pun syarat-syarat yang tertentu. Kemudian dia kata wasyurutu wujubiz zakati khamsatun. Syarat wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat tu 5. Yang pertama Islam, maka tak wajib atas orang kafir. Wal hurriyah, merdeka, tidak wajib ke atas hamba. Wa tamamul milki, dan sempurna milik, maka tidak wajib orang yang tidak sempurna milik. Contohnya hamba mukatab dia tak sempurna milik. Hamba mukatab ni hamba yang buat perjanjian dengan ketua dia, yang dia buat perjanjian dengan ketua dia. Lepas tu ketua dia cakap, kalaulah buat perjanjian, kalaulah dia dapat dia dapat tunaikan ataupun bagi kepada tuan dia dalam masa setahun jumlah wang sekian-sekian, contohnya 20,000 dalam masa setahun, maka dia akan merdeka. Ini hamba mukatab. Orang hamba mukatab ni atau orang yang layak dapat zakat, termasuk dalam asnaf wa fir riqab, sebut dalam Al-Quran. Ini bantu. Islam dia menggalakkan untuk merdekakan hamba. Jadi harta yang dimiliki hamba tersebut dia tidak dimiliki secara sempurna, maka orang ni tidak wajib zakat. Hamba mukatab ni tak wajib zakat. Itu syarat dia tamamul milk, sempurna milik. Wa ta'ayyun, dan juga ta'ayyun, maknanya tertentu. Maknanya harta tu milik orang yang tertentu. Kalau milik orang yang tak tertentu, milik orang ramai, tidak. Itu tak. Contohnya sesuatu benda harta yang diwakafkan kepada para fuqara, orang fakir. Orang fakir ramai. Jadi yang ni tak kena zakat. Wa tayaqunul wujud, dan yakin wujud. Adapun sesuatu yang diwakafkan kepada janin yang duduk dalam perut, itu tak diyakini adakah dia akan lahir ke ataupun akan mati. Jadi tak kena zakat juga, sebab dia tak yakin wujud dia. Jadi dia kata fala zakata ala kafirin, tidak wajib zakat atas orang kafir, wa raqiqin, dan hamba, wa mukatabin, dan hamba mukatab, wala firai mauqufin, yakni dan tidak juga pada penghasilan satu benda yang diwakafkan atas umpama orang-orang fakir. Orang fakir ramai. Jadi dia diguna oleh orang fakir, atau siapa yang atas nama fuqara maka boleh guna apa yang diwakaf tu.
dan penghasilan-hasilan. Sekarang satu benda yang diwakafkan tu dia ada hasil dia, dapat penghasilan dia, dia ada hasil dia. Jadi hasil yang diperoleh itu banyak. Contohnya, adakah kena zakat ke? Tak kena zakat, sebab dia tidak ada ta'ayyun. Wala fi ma wuqifa li janin, dan tidak juga pada perkara sesuatu yang diwakafkan pada janin. Diwakafkan pada janin tak juga, sebab tidak tayakun wujub. Kemudian kata musannif fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibah fiha. Sampai akhir. Maksud kata ni, kata syarah kita, wa zakara al-muallif rahimahullahu na al-amwal allati tajibu fiha zakah. Di sini muallif sebut harta-harta yang wajib padanya zakat. Wa hiya allati yajibu 'alal muslim, dan harta-harta inilah yang wajib ke atas muslim an ya'rifaha. Dia tahu akan harta-harta yang wajib zakat ni, wa yata'allama ahkamaha, dan dia mengaji hukum-hukumnya, hatta la yuqassira fiha, sehingga dia tidak taksir. Dia tidak apa taksir? Tidak apa ni boleh taksir? Taksir apa? Sebenarnya dah lupa pula dah. Tak sebut, tak topik lah. Hari tu ingat, ni lupa lah sebenarnya. Taksir pada ni, Asyik? Taubat Lailatul Asyik. Betul. Taksir tahu kan? Taksir apa tahu kan? Taksir tak tahu? Tak kisah dengar sebut taksir. Jamak taksir tau. Ya, kurangan dia kot, kelalaian. Dia tidak alpa ataupun tidak lalai pada harta-harta ni. Bila dia tak mengaji ahkam-ahkam dia, maka bila dia ada harta ni, maka akhirnya tak buat zakat. Dia tak bayar zakat, dan itu adalah taksir daripada dia, kekurangan daripada diri dia sendiri. Jadi kena tahu lah. Jadi kena tahu apa harta-harta yang wajib zakat, supaya bila kita ada harta, sebab kita ni orang, kita memiliki harta. Jadi kita nak tahu harta apa yang wajib zakat, supaya bila kita ada harta tu sampai nisab, cukup haul, cukup syarat-syarat, kita kena keluarkan. Kalau ada, kita tak keluarkan zakat, kita dah ambil hak orang. Sampai jadi nisab sebenarnya, dekat tu dalam harta kita ni ada harta orang. Bila sampai nisab, sampai haul, maka ada harta orang yang pada dalam simpanan kita. Sebab tu kita kena keluarkan. Sebab tu kita kena keluarkan. Tapi simpan salah, tak bagi pada orang yang berhak. Apa dia harta-harta tu? Yang pertama an-na'am. An-na'am wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Unta, lembu dan juga kambing. Unta, lembu dan juga kambing. Dan ni masing-masing ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat nisab, ada syarat haul. Nisab berbeza-beza. Nisab ibil berbeza, nisab bakar berbeza, nisab ghanam pun berbeza. Itu nak panjang kat sini lah. Dia pun dalam sini pun dia tak sebut. Itu dalam kitab lain kita tengok insya-Allah. Lepas tu dia kata wa inna ma wajabatiz zakah fi hadhihi salasati faqat li'annaha aktsaru amwalil arab wa summiyat bidzalika likasratihi amillahi ta'ala fiha ala ibadihi. Dan hanya saja diwajibkan zakat pada ketiga-tiga jenis binatang ni sahaja, kerana binatang-binatang ni semua kebanyakan harta-harta Arab, dan dinamakan dengan na'am kerana banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada binatang-binatang ni atas hamba-hambanya.
Yang kedua an-naqdan, iaitu emas dan perak. Yang kedua harta benda perniagaan. Yang ketiga harta benda perniagaan. Yang keempat az-zuru' wal thimar, yakni apa, biji-bijian dan juga buah-buahan. Wahyal musammayat bil muasyarat. Ini yang dinamakan dengan muasyarat. Yang kelima ar-rikas, dan yang keenam al-ma'din. Lepas tu satu-satu tu muallif kita sebutkanlah. Tapi ada yang muallif tinggalkan tak sebut, iaitu al-ma'din dan juga rikas. Jadi disebabkan dia tak sebut, musannif syarah kita ni dia kata dia akan sebutlah secara ringkas tentang al-ma'din dan juga ar-rikas. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kita masuk nanti. Apa dia ma'din dan rikas dan berapa dia punya zakat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.